Okay. Dijang saja. Hello, today Hari ini kita akan membagi presentasi untuk konflik kepentingan. Nama saya Cheng Tek Fu. Nama saya Q Jing Xian. Nama saya Ernest. Nama saya Chiu Yang. Silakan. Pengenalan, tajuk kami ialah konflik kepentingan. Konflik kepentingan berlaku apabila seseorang mempunyai kepentingan peribadi yang boleh mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dibuat semasa menjalankan tugas rasmi. Situasi ini boleh menyebabkan keputusan yang tidak adil dan menjejaskan integriti organisasi. Maksud konflik kepentingan. Definisi konflik kepentingan ialah keadaan apabila kepentingan peribadi seseorang bersangga dengan tanggungjawab profesional atau tugas rasmi. Ciri-ciri konflik kepentingan ialah kepentingan peribadi mempengaruhi keputusan, berlaku penyalahgunaan kuasa, mengutamakan keluarga atau rakan dan tidak telus dalam membuat keputusan. Okay, next slide present puncak konflik kepentingan. Puncak-puncak kepentingan keuangan adalah seseorang membuat keputusan untuk mendapatkan keuntungan keuangan. Hubungan keluargaan memberikan keutamaan kepada ahli keluarga atau saudara. Hubungan persahabatan memberikan kontrak atau peluang kepada rakan rapat. Kurang integriti, tiada nilai amanah dan tanggungjawab semasa menjalankan tugas. Next, isu semasa daripada media sosial. Isu semasa. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan X sering membincangkan isu konflik kepentingan dalam organisasi. Ramai pengguna berkongsi pandangan mengenai kes pemberian kontrak, pelantikan jawatan dan keputusan yang dikatakan memihak kepada individu tertentu. Membincangkan ini menunjukkan masyarakat semakin prihatin terhadap nilai integriti dan ketulusan. Typhoon. 也是看 slide 的。 Kesan konflik kepentingan, kesan kepada organisasi, menjejaskan reputasi organisasi, mengurangkan kepercayaan masyarakat, menyebabkan keputusan tidak adil, menjejaskan produktiviti, menimbulkan budaya kerja yang tidak sehat. Contoh, pekerja mungkin hilang motivasi apabila peluang kenaikan pangkat diberikan berdasarkan hubungan bukan prestasi. Kesan kepada masyarakat, mengurangkan keyakinan terhadap institusi awam, menyebabkan pembaziran wang awam, mengalahkan budaya rasuah, menjejaskan pembangunan negara dan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat. Cara mengatasi konflik kepentingan. Langkah-langkah pencegahan adalah mengamalkan integriti. Setiap individu perlu bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab. Mengisyaratkan kepentingan. Pegawai perlu mengisytiharkan jika mempunyai kepentingan peribadi dalam sesuatu keputusan. Mematuhi kod etika. Semua pekerja perlu mematuhi peraturan organisasi. Latihan integriti, mengadakan kursus dan latihan berkaitan integriti secara berkala. Penguatkuasaan undang-undang tindakan tegas perlu dikenakan terhadap individu yang melanggar peraturan. Peranan SPRM. Peranan SPRM adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Bertanggungjawab ini ada menyiasat kes rasuah, mencegah amalan rasuah, memberi pendidikan mengenai integriti, menjalankan
mengempen kesedaran, menguatkuasakan Akta SPRM 2009. SPRM memainkan peranan penting dalam memastikan pentadbiran negara lebih terus dan bebas daripada rasuah. Penutup, kesimpulannya, konflik kepentingan merupakan isu yang boleh menjejaskan integriti, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sesebuah organisasi. Oleh itu, setiap individu perlu mengamalkan nilai kejujuran, amanah dan ketulusan dalam setiap tindakan. Selain itu, organisasi juga perlu menguatkuasakan kod etika dan sistem pemantauan yang berkesan bagi mengelakkan konflik kepentingan daripada berlaku. Kerjasama antara individu, organisasi dan kerajaan amat penting dalam membentukkan budaya integriti demi pembangunan negara yang mampu. Lampiran. Masukan, kata berita mengenai konflik kepentingan, poster kempen anti rasuah oleh SPRM, statistik indeks persepsi rasuah CPI dan tangkap layar media sosial berkaitan integriti. Okay. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.